Bila saya sampai dekat Almaty, saya rasa suasana dia dah macam saya berada dekat European punya city. Walaupun pada masa tu saya masih lagi belum pernah jejakkan kaki saya dekat European punya kontinen. Tapi mungkin disebabkan tempat tu masa tu dah makin sejuk, so dah makin ramai orang-orang lokal semua dah start pakai sweater semua pada masa tu. Dan mungkin disebabkan selain daripada orang-orang Kazakh, dekat Almaty tu ramai orang-orang Russian, orang-orang Tatar semua ni, yang muka-muka macam muka European. Dan saya sampai dekat Almaty masa tu adalah waktu petang. Masa tu bank semua dah tutup. Saya pergi dekat semua ATM machine, semua tak terima saya punya kad. Dan masa tu pula saya memang tak ada duit dan saya betul-betul lapar pada masa tu. Tapi saya bernasib baik pasal saya lalu ada satu restoran kepunyaan orang Uyghur. Dia tengok saya ni macam tak ada duit, dia tengok saya ni macam lapar, saya tengah lemah semua tu. So dia pun offer saya, kasih saya makan free dekat kedai dia. Lepas tu saya terfikir nak pergi dekat city center untuk cari hostel yang murah untuk saya bermalam. Tapi masa tu saya rasa macam agak takut nak pergi city center pasal masa tu dah malam. Dan saya ada baca macam travel blog semua ni, ramai foreigner cakap yang Almaty ni macam tak berapa selamat pada waktu malam untuk orang-orang foreigner semua ni. So masa tu saya pun tak jadi nak pergi ke city center tu. Dan saya tanya dekat owner restoran orang Uyghur tu, saya tanya dekat dia ada tak tempat mana-mana saya nak tidur dekat kawasan ni. Lepas tu owner Uyghur tu pun cakap dekat saya, tidur je dekat kedai dia tu, dekat bahagian luar dia tu, tempat dia letak meja-meja tu, saya boleh je tidur dekat atas lantai. So masa tu saya tunggu je sampai waktu malam, sampai kedai dia dah tutup. Dan saya pun ambil kotak-kotak semua, saya letak dekat atas lantai untuk buat alas. Lepas tu saya keluarkan sleeping bag saya tidur je dekat tepi jalan macam tu. Masa tu saya tak kisah sangat pasal saya cuma nak bermalam je. The next morning tu saya akan pergi dekat city center. So saya pun tidurlah dekat tepi jalan tu, nampak macam pengemis semua. Bila saya bangun pagi-pagi, ada banyak macam anjing-anjing liar ni semua dekat keliling saya, semua tengah cari makanan. Dan pada masa tu saya dah start rasa agak sejuk, walaupun masa tu baru habis musim panas. Masa mula-mula tu saya rasa agak takut tidur dekat luar tu dengan basikal saya dekat tepi jalan semua tu. So apa saya buat, saya cuma kunci tayar basikal saya je pada masa tu. Tapi masa tu saya fikir macam okay kot, because saya pun nampak macam orang yang tak ada duit semua ni. Memang saya betul-betul nampak macam seorang pengemis pada masa tu. Saya sengaja buat macam tu atas faktor-faktor keselamatan. Disebabkan saya nampak macam orang tak ada duit, saya nampak macam pengemis semua ni. Saya rasa macam lagi selesa kalau macam tu, disebabkan saya tak rasa akan ada orang akan try nak rompak saya ke, nak curi barang saya ke. Bila saya nampak macam orang tak berduit ni, saya memang tak ada attract benda-benda ni semua. Dan benda ni kadang-kadang saya terbawa-bawa sampai sekarang ni juga. Mungkin pasal saya dah biasa, saya dah rasa selesa macam tu, supaya saya takkan attract benda-benda ni. Dan saya rasa lagi confident kadang-kadang. Masa tu dekat basikal saya, dekat luar bag saya tu, saya letak barang-barang macam periuk. Memang bag saya tu nampak kotor, ada macam lumpur-lumpur yang dah kering, yang dah melekat dekat bag saya tu. So memang nampak macam buruk saya punya barang tu. Tapi dekat dalam saya punya bag tu ada laptop, ada kamera semua. So masa tu saya fikir kalau ada orang nak curi barang saya ke, nak rompak saya ke, bila diorang tengok condition saya macam tu, mungkin diorang akan macam tak payahlah, buang masa aku je nak rompak budak ni. So the next day saya pun pergilah dekat tengah-tengah bandar Almaty tu untuk pergi ke tourist punya center untuk dapatkan information dekat mana tempat-tempat yang menarik yang patut saya visit dekat Kazakhstan ni. Bila diorang tengok saya punya pasport, diorang cakap kat saya kena ada apply permit, saya kena register something. Kalau tak nanti saya akan ada problem dengan polis, dengan authority semua ni. So diorang suruh saya pergi dekat satu office ni, nama dia Ovir punya office. Lepas tu saya pergilah dekat Ovir punya office tu untuk register pasport saya. Lepas tu diorang cakap dekat saya kena ada some kind of permit untuk stay, untuk travel dekat Kazakhstan. Dia tak cukup dengan visa je. Dan permit ni pula harga dia agak mahal pada masa tu. Saya pula masa tu memang tak banyak duit. Jadi diorang cakap dekat saya kalau saya tak nak bayar, saya kena keluar daripada Kazakhstan ni secepat mungkin. Kalau tak nanti saya akan ada problem dengan polis semua ni. Dan pada masa tu saya dah terfikir, okay, mungkin belum masanya lagi untuk saya explore Kazakhstan ni. Walaupun saya dah berada dekat Kazakhstan pada masa tu, walaupun saya dah kayuh beberapa ratus kilometer dekat Kazakhstan pada masa tu. So saya pun decide untuk tinggalkan Kazakhstan. So saya keluar daripada Ovir office tu, pergi dekat basikal saya dan terus
tinggalkan bandar Almaty tu, dan saya menuju ke arah Kyrgyzstan punya border. Okey, pendekkan cerita, saya sampai Kyrgyzstan punya border pada waktu malam. Saya cross masuk Kyrgyzstan ikut satu border ni daripada Korday, yang terletak tak berapa jauh daripada bandar Bishkek. Dan masa saya cross border tu memang penuh sesak, ramai orang, memang kena queue panjang semua ni. Tapi masa saya cross tu memang smooth. Masa saya masuk dekat immigration semua tu memang tak ada problem. Dan bila saya masuk ke Kyrgyzstan memang nampak macam lain. Masa dekat belah Kazakhstan, landscape dia macam kosong, dia macam desert semua ni. Tapi bila once saya dah cross masuk dekat Kyrgyzstan, ada macam banyak-banyak kedai-kedai tepi jalan semua ni, dah nampak macam pasar malam dah pada masa tu. Masa tu saya macam blur lagi. Saya macam tertanya-tanya, adakah Kyrgyzstan ni mahal juga macam dekat Kazakhstan? Pasal masa hari pertama saya dekat Kyrgyzstan tu, saya masih lagi tak biasa dengan Kyrgyz punya currency, iaitu som. Tapi pada masa tu RM1 kita adalah lebih kurang dalam 18 som. Dan masa dekat Almaty ada juga orang yang faham cakap English. Saya masih lagi boleh communicate cakap English dekat Almaty. Tapi bila saya dah cross masuk ke Kyrgyzstan, masa tu memang tak ada siapa yang faham apa yang saya cakap. Dan pada masa tu saya memang dah betul-betul penat. Saya tak tahu mana nak cari hostel yang murah untuk saya tinggal semua ni. Dan pada masa itulah saya pun akhirnya tertewas. Saya memang suka perempuan-perempuan belah-belah Kyrgyz, Kazakh semua ni. Diorang memang nampak macam muka Cina, mata sepit semua ni. Tapi at the same time, diorang nampak macam mix dengan Russian, dengan European semua ni. Ada yang macam rambut blonde semua ni. Dan pada masa itulah saya berjumpa dengan isteri saya dekat satu bus stop dekat main bus station dekat Bishkek. Tapi sorry, saya tak boleh nak cerita detail sangat pasal ni disebabkan sebenarnya jodoh kita orang sebenarnya tak panjang. So saya rasa ada baiknya saya tak touch sangat cerita personal antara saya dengan dia. Tapi nak dijadikan cerita, pada masa itulah bekas isteri saya ni banyak tolong saya. Pasal dia ni fluent dalam bahasa Inggeris. So dia betul-betul boleh communicate dengan saya. So pada masa tu dia memang betul-betul tolong saya. Dia carikan saya mana tempat tinggal yang murah. Dia tunjukkan saya mana tempat makan yang murah. Dia tolong saya belikan SIM card untuk saya punya phone semua tu. Okey, saya kena cut cerita antara saya dengan dia, sorry. Dan bapa dia pernah ceritakan dekat saya yang dia dulu pernah involve dalam Soviet punya Red Army. Masa tu Kyrgyzstan masih lagi berada di bawah Soviet Union. Dan dia ada cerita sikit-sikit dekat saya macam mana pengalaman hidup dia masa dia serve the Soviet punya Red Army. Bagi saya apa yang diceritakan dekat saya tu memang betul-betul menarik. Dan pada masa tu saya dah start buat kawan dengan ramai orang-orang Kyrgyz dekat Bishkek. Dan ada beberapa orang kawan-kawan saya ni pun bapa dia orang pernah juga serve Soviet punya Red Army masa Kyrgyzstan berada di bawah Soviet Union. So apa yang diceritakan dekat saya, orang-orang Kyrgyz zaman 80-an dulu memang ramai yang masuk Soviet punya army. Dan ada juga orang-orang Kyrgyz ni pernah menjadi Spetsnaz dan involved dalam peperangan antara Soviet Union dengan Afghanistan pada awal tahun 80-an dulu. Pasal masa tu ramai askar-askar daripada Rusia, diorang mati dalam peperangan melawan Mujahidin dekat Afghanistan. So pada masa tu Soviet diorang banyak rekrut askar-askar daripada Central Asia, terutamanya orang-orang Tajik, orang-orang Turkmen dengan orang Uzbek. Kenapa diorang hire orang-orang ni adalah supaya diorang ni boleh jadi macam spy, supaya pada masa tu askar-askar Mujahidin ni dia macam keliru. Pasal dia bukan lagi berperang dengan askar daripada Rusia, tapi dia berperang dengan orang-orang Tajik, orang Uzbek, dengan orang Turkmen. Disebabkan diorang ni faham bahasa each other. For example, bangsa Tajik adalah bangsa kedua terbesar di Afghanistan selepas bangsa Pakhtun. Tapi taktik tu tak jadi disebabkan diorang ni semua memang orang Islam. Jadi diorang rasa macam berperang sesama sendiri dan diorang ni dah macam saudara mara juga. Dan askar-askar Soviet yang berbangsa Tajik, Turkmen, Uzbek semua ni, diorang rasa relation diorang lagi kuat dengan Mujahidin daripada askar-askar Soviet Union. So pada masa tu ramai yang berpaling tadah, ramai yang join pergi ke Mujahidin. Dan ada juga kadang-kadang dalam satu battle tu diorang tak tembak each other, tapi diorang macam tembak tempat lain, diorang macam sengaja tembak tak kena. Lepas tu satu lagi tentera Soviet ni dia banyak kalah dekat Afghanistan lawan Mujahidin ni disebabkan dia tak biasa dengan area-area gunung dekat Afghanistan. Disebabkan dekat Afghanistan
Afghanistan ni dia ada banyak kawasan pergunungan dekat Hindu Kush, dan daripada situ dia orang start recruit askar-askar daripada Kyrgyzstan. Dan orang-orang Kyrgyz ni adalah orang-orang gunung. Dia orang ni memang expert dengan gunung semua ni. So dia orang gunakan orang Kyrgyz untuk melawan orang Mujahidin dekat perang di Afghanistan dulu. Okay, anyway, saya pun akhirnya bercadang untuk stop kayuh basikal dan duduk dekat Bishkek tu selama beberapa minggu. Ada dua sebab kenapa saya buat benda tu. Satu, disebabkan saya nak rehatkan badan saya pasal masa tu saya dah penat kayuh basikal semua. Dan sebab yang kedua adalah masa tu saya nak pergi dating. Okey, tak apa. Saya rasa setakat tu je lah cerita saya untuk video kali ni. Dalam video saya yang akan datang nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail macam mana saya mengembara dekat dalam Kyrgyzstan. Kerana pada masa tu saya stay agak lama dekat Kyrgyzstan. Beberapa bulan saya stay dekat Kyrgyzstan sebelum saya bercadang untuk balik ke Malaysia. Dan kenapa saya bercadang untuk balik ke Malaysia selepas saya mengayuh dekat Kyrgyzstan tu adalah kerana pada masa tu saya dah memang ada niat untuk berkahwin. Okey, sampai situ je lah cerita saya untuk malam ni. Kita jumpa tak lama lagi. Terima kasih.